Para pendengar cerita seram The Haunting Cruise dan PN, kisah yang akan dikongsikan pada malam ini adalah mengenai bayi yang diganggu. Tragedi ini menimpa bayi perempuan saya. Ketika itu masih berusia 7 bulan. Memang tidak bermaya, tidak tidur, tidak menangis, tidak ketawa, tidak makan. Ibu mana yang mampu menahan bila keadaan anak begitu? Saya bersama suami sering lakukan solat hajat untuk meminta Allah Subhanahu Wa Taala melindungi dan pelihara kesihatan dan kesejahteraan kami sekeluarga. Masa berlalu, sehinggalah rumah ibu didatangi seorang lelaki yang agak berusia lewat 50-an dan memperkenalkan dirinya sebagai Cik Man. Seingat saya waktu itu hari raya Aidiladha. Sesungguhnya kami sekeluarga memang tidak mengenali dan tidak pernah pula berkenalan dengan lelaki tersebut. Cik Man itu kata, selepas beliau selesai solat asar, tak tahu pula gerakan hati untuk ke rumah itu. Maksudnya rumah ibu dia lah. Beliau terus saja menjengah kebuayan anak saya sambil mengucap panjang. Beliau terduduk sambil memandang wajah seseorang demi seorang. Beliau kata, di dalam buayan tu bukannya anak saya, tetapi wajah perempuan tua yang hampir kecut. Ya Allah, waktu itu rasanya kaki saya tidak mencecah bumi. Terasa terlerai segala sendi yang ada. Cik Man menawarkan diri untuk mengubat bayi saya selama 3 hari. Itu pun dengan izin dari Allah SWT, katanya. Dia meminta saya mendapatkan air lebihan mandian jenazah, iaitu air yang masih ada di dalam getah, dengan syarat yang meninggal mestilah seorang lelaki. Sebab yang menumpang pada bayi saya adalah badi daripada mayat perempuan tua, dan bukannya 1 tetapi 7. Benda tu menghuni di setiap sendi bayi perempuan saya. Jika saya terlewat, kemungkinan besar bayi saya mungkin akan meninggal dunia. Kerana terlalu risaukan keselamatan bayi saya, sehingga kan saya berdoa agar adalah orang yang meninggal pada hari itu. Hampir 3 jam saya bersama suami bertanya ke sana ke sini, mencari rumah orang yang ada kematian. Dengan izin Allah, saya terjumpa petang tu. Alhamdulillah, petang tu Cik Man ke masjid dan dia hanya berpesan pada bayi saya yang sekecil itu dimandikan dengan menghadap ke kiblat beserta sepotong doa yang diberikan. Suami saya terus memandikan bayi perempuan saya seperti yang disarankan oleh Cik Man tadi. Selepas dimandikan, separuh badan bayi saya dari pinggang ke bawah bertukar menjadi lebam. Rupa-rupanya kami tersilap kerana mana ada jenazah perempuan, orang lelaki yang mandikan. Sekali lagi, hati saya tidak keruan mencari hingga ke malam. Keesokannya pagi-pagi lagi saya telah ke rumah mayat Hospital Shah Alam, menantikan kalau-kalau ada orang yang meninggal ketika itu. Allah Maha Penyayang dan akhirnya saya bertemu dengan kawan lama yang kebetulan kematian datuk. Saya meminta izin dari neneknya untuk meminta sedikit air lebihan mandian untuk membuat ubat anak saya. Saya menceritakan dengan linangan air mata. Tersentuh hati saya bila nama bayi perempuan saya disebut. Bila air itu sudah diperoleh, terus saja saya serahkan kepada Cik Man. Takut ada sebarang kesilapan lagi. Cik Man meminta saya memandikan bayi saya sendiri. Tetapi saya tidak boleh kerana kedatangan haid. Terpaksa ibu yang mengambil alih tempat saya. Cik Man berpesan, apa jua yang berlaku pada malam tu,
Beliau meminta kami semua bersabar dan sentiasa mengingati Allah SWT. Pintu dan tingkap diminta buka seluas-luasnya. Cik Man meminta ibu tanakkan sepiring pulut kuning. Benar seperti apa yang Cik Man katakan. Malam itu adalah malam pertama saya mendengar tangisan bayi saya. Tangisan yang saya rindu sejak beberapa bulan yang lalu. Bayi saya meronta-ronta dan dengan spontan terasa seperti ada imbasan angin yang keluar terus menuju ke pintu di dapur rumah ibu. Dalam masa yang sama, terdengar suara ibu memekik dari dapur seperti suara orang terperanjatkan sesuatu. Astaghfirullahalazim. Lebih kurang macam itulah. Tutup pengukus pulut tu dipenuhi cacing dan ulat yang berwarna hitam. Adik lelaki saya mengucap dan terus membuang ulat-ulat itu ke longkang. Bila kesemuanya telah selesai, Cik Man memberitahu kepada saya, suami dan keluarga yang ada seseorang daripada ahli keluarga kami yang menziarahi jenazah yang meninggal dalam kemalangan. Kemudian balik dari ziarah terus menegur bayi saya tu. Cik Man cakap itu badi mayat. Kebetulan waktu tu bapa saudara saya pula sampai ke rumah untuk bertanyakan kabar bayi saya. Rupa-rupanya orang yang Cik Man maksudkan itu adalah bapa saudara saya. Dia pun akui dan tak sangka perkara itu terjadi kepada saya. Kepada bayi saya maksudnya. Cik Man menawarkan diri sekali lagi untuk merawat bayi saya sehingga berusia setahun. Saya pernah sekali ke rumahnya dan membawa serba sedikit keperluan dapur untuk dia dan isterinya. Gembira dan bersyukurnya saya kerana bayi saya sudah pandai bertatih. Sekian lama selepas segala kesulitan itu terurai, saya bercadang untuk menziarahi Cik Man sambil membawa sedikit sedekah dan tanda terima kasih. Saya mencari alamat rumah seperti apa yang diberikan oleh Cik Man. Apabila saya sampai ke alamat tu, saya lihat di situ cuma ada sebuah rumah tinggal yang papanya sudah pun berlumut. Itu yang peliknya. Saya bertanya dengan kedai mamak yang berhampiran tempat saya membeli keperluan dapur waktu pertama kali saya bertanda ke rumah Cik Man. Mamak tu kata rumah tu dah bertahun-tahun kosong. Tuan rumah tu dah tak ada waris. Saya dan suami berpandangan sesama sendiri. Pelik kan? Barang yang telah terniat untuk Cik Man, saya sedekahkan ke surau yang berhampiran. Terima kasih saya sekeluarga terhutang budi kepada Cik Man, jikalau dia masih hiduplah. Dan saya sedekahkan Al-Fatihah buat Cik Man jika dia benar-benar sudah meninggal. Apa yang berlaku, eloklah dijadikan pengajaran dan iktibar. Saudara, kisah yang kedua bertajuk Dijemput Hantu. Salam sejahtera saya ucapkan. Saya ingin berkongsi satu cerita yang pernah saya dengar dari ibu saya. Kejadian ini berlaku di sebuah kampung di Malaysia pada tahun 1960-an. Semasa ibu saya masih remaja. Ini adalah cerita benar dan sama sekali bukan sebuah rekaan. Kejadian ini berlaku pada salah seorang saudara ibu saya. Namanya Nek Siti. Nek Siti adalah seorang penjual nasi lemak di salah sebuah sekolah di kampung itu. Tiap-tiap hari, Nek Siti akan menemani anak menantunya yang baru melahirkan. Jarak rumah Nek Siti dan rumah menantunya lebih kurang 500 meter. Jadi, tiap-tiap hari sebelum maghrib, Nek Siti akan ke rumah menantunya untuk menjaga anak yang baru lahir. Pada satu hari,
Sebelum Nek Siti keluar untuk pergi ke rumah anak menantunya, dia berpesan pada suaminya, Tok Daud. Katanya, "Bang, jangan lupa nanti ambil saya pukul 5 pagi." Selepas berpesan, Nek Siti pun menuju ke rumah anak menantunya. Pada malam tu, semuanya sedang tidur. Kedengaran suara Tok Daud memanggil Nek Siti. "Ti! Oh, Ti! Ti!" Terdengar suara Tok Daud. Anak menantunya yang terdengar suara itu mengejutkan Nek Siti yang sedang nyenyak tidur. "Mak, oh mak, wak dah datang tu." "Oh mak, bangun," kata anak menantunya. Nek Siti pun bangun. Tanpa memandang ke arah jam dinding, Nek Siti pun mencapai selendangnya dan membuka pintu rumah. Ternampak seorang lelaki yang saling tak tumpah seperti Tok Daud berdiri agak jauh dari pintu rumah itu. Nek Siti pun berjalan mengikuti lelaki yang disangkakan Tok Daud. Yang peliknya, kali ini Tok Daud berjalan jauh mendahului Nek Siti. Tanpa berkata-kata, dia ada memegang lampu suluh yang agak kecil. Nek Siti yang sudah agak tua tercungap-cungap cuba berjalan sepantas Tok Daud. "Bang! Oi bang! Tunggu! Kenapa jalan cepat sangat?" tanya Nek Siti. Tiba-tiba, lelaki yang berjalan di hadapan Nek Siti tu lenyap dari pandangan Nek Siti. Alangkah terperanjatnya Nek Siti. Nek Siti menjadi takut dan kakinya menggeletar. Dia pun menguatkan dirinya dan berjalan pulang ke rumahnya yang berdekatan dengan tempat kejadian. Nek Siti mengetuk pintu sekuat hati yang dia mampu dan berteriak memanggil suaminya. Tok Daud yang rupa-rupanya sedang nyenyak tidur di dalam rumah. Rupa-rupanya jam baru pukul 3 pagi lebih, dan lelaki yang menjemput Nek Siti itu bukannya Tok Daud. Kabarnya Nek Siti terus demam dan tidak dapat berniaga di sekolah selama beberapa hari. Siapa agaknya yang menjelma jadi Tok Daud tu? Sekian.